Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kumpulan saya iaitu Sejarah Tragedi Perkauman, satu pengajaran dan tapak membina pengukuhan kesepaduan sosial dan peradaban Malaysia. Sebelum itu saya akan kenalkan ahli kumpulan saya iaitu Laila Ruhidah binti Muhammad Noor, Nur Nisa Syuhaidah binti Muhammad Fazil dan saya Nur Suraihani binti Ibrahim. Jadi seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Dan walaupun kita mempunyai banyak perbezaan dari banyak segi, kita masih kelihatan seperti sebuah negara yang harmoni dan aman damai. Tetapi disebabkan perbezaan ini juga perbezaan agama, perbezaan bangsa, usaha untuk mengekalkan harmoni bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi disebabkan itu juga terdapat banyak sejarah tragedi perkauman yang pernah terjadi di Malaysia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang maksud tragedi perkauman dari segi bahasa. Perkataan tragedi membawa maksud sesuatu peristiwa ataupun cerita yang sedih. Manakala perkauman pula membawa maksud racism yang bermaksud penolakan seseorang itu atas motif atau sebab perbezaan warna kulit atau perbezaan agama atau bangsa. Dan sekiranya dua perkataan ini digabungkan, tragedi dan perkauman, ia membawa maksud cerita sedih yang disebabkan oleh racism. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian yang kami akan bentangkan dalam kertas kerja kami. Objektif yang pertama ialah membincangkan sejarah perkauman di Malaysia. Objektif yang kedua pula ialah untuk mengenal pasti hubungan di antara sejarah tragedi dan juga kesepaduan sosial dan peradaban Malaysia. Objektif ketiga pula ialah untuk mengenali cabaran dalam isu perkauman di Malaysia. Objektif keempat pula ialah untuk menjadikan teladan dan iktibar dari sejarah tragedi perkauman yang pernah berlaku di Malaysia. Dan objektif yang terakhir itu, objektif yang kelima, ialah untuk mengenal pasti kesan-kesan sejarah tragedi perkauman yang pernah terjadi di Malaysia. Seterusnya ialah dapatan kajian. Yang pertama sekali ialah sejarah tragedi perkauman di Malaysia. Jadi saya akan menerangkan 3 sejarah tragedi yang pernah berlaku di Malaysia yang berkaitan dengan perkauman. Video yang saya tunjukkan sebentar tadi merupakan rusuhan yang berlaku pada 13 Mei 1969. Jadi rusuhan ini adalah rusuhan yang paling terkenal dan terbesar di Malaysia. Dan ia merupakan rusuhan kaum yang berlaku sebagai kemuncak kepada masalah perpaduan di Malaysia pada ketika itu, pada tahun 1969. Ia juga merupakan mercu tanda kegagalan hubungan komunal di Malaysia. Dan punca berlakunya rusuhan ini adalah disebabkan isu perkauman yang timbul semasa PRU 1969 dan juga disebabkan oleh masalah sosioekonomi yang dihadapi oleh orang Melayu pada masa tersebut. Video berikut pula merupakan rusuhan Kuil Sri Mahamariaman yang berlaku di Seafield pada tahun 2018. Rusuhan ini berlaku pada 2 hari, daripada 26 hingga 27 November 2018 dan berlaku di tapak Kuil Sri Mahamariaman di Seafield dan kawasan sekitarnya di Subanjaya. Dan rusuhan Kuil Sri Mahamariaman ini sebenarnya dia tak membabitkan isu perkauman pada mulanya, tapi disebabkan oleh nyawa seorang anggota bomba yang bernama Adib terkorban di dalam rusuhan ini. Isu perkauman timbul dengan serta-merta dan menyebabkan perpecahan kaum antara kaum Melayu dan kaum India pada masa tersebut. Dan kita dapat lihat banyak pergaduhan yang berlaku terutamanya di social media disebabkan rusuhan ini. Jadi punca sebenar berlakunya rusuhan ini adalah disebabkan perselisihan faham antara pihak kuil dengan pihak pemaju kuil tersebut dalam isu pemindahan kuil tersebut, dan ianya bukannya disebabkan oleh perkauman pada mulanya. Rusuhan yang ketiga pula ialah rusuhan Loyat, iaitu rusuhan yang berlaku pada 12 Julai 2015. Seperti rusuhan
Kuil Sri Mahamariaman juga, rusuhan Loyak ini tidak disebabkan oleh isu perkauman pada mulanya, tapi disebabkan oleh salah faham yang berlaku di antara dua kaum, iaitu kaum Cina dan kaum Melayu. Rusuhan itu telah menyebabkan isu perkauman pada akhirnya. Dan pada mulanya ianya hanyalah disebabkan oleh penjual telefon bimbit yang berbangsa Cina di Plaza Loyak tersebut dan seorang pelanggan yang berbangsa Melayu. Dan puncanya sebenarnya adalah disebabkan oleh salah faham antara mereka berdua ini, dan rusuhan yang berlaku juga telah menyebabkan kerugian yang dianggarkan berjumlah lebih RM70,000. Terdapat 3 faktor terjadinya tragedi perkauman. Dan yang pertama ialah kurangnya kesepaduan sosial. Jadi seperti yang kita tahu dalam kertas kerja kami juga, kami ingin menekankan betapa pentingnya kesepaduan sosial, kerana jika sesebuah negara itu tidak ada kesepaduan sosial, negara tersebut akan ada banyak perkara negatif, dan salah satunya ialah akan terjadi lebih banyak tragedi perkauman. Sebab yang kedua ialah provokasi dari segelintir manusia dari kaum yang berlainan. Jadi seperti yang kita tahu, negara kita mempunyai banyak kaum yang berlainan, dan disebabkan perbezaan yang ada di antara kita, akan terdapat banyak perselisihan faham. Dan ini akan menyebabkan segelintir manusia dari kaum yang tertentu memprovokasi kaum yang lain. Dan provokasi semestinya akan menimbulkan pergaduhan di antara kaum-kaum ini. Faktor yang ketiga ialah wujud rasa tidak adil. Jadi di Malaysia ini boleh timbul banyak perasaan tidak adil dalam semua kaum. Mungkin dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek pembangunan, banyak lagi aspek yang akan menimbulkan rasa tidak adil di antara kaum-kaum di Malaysia. Jadi ini juga boleh menyebabkan tragedi perkauman berlaku, kerana rasa tidak adil ini akan menimbulkan perasaan untuk mencetuskan rusuhan dan lain-lain. Seterusnya, Nurnisa akan membentangkan tentang kesan sejarah tragedi perkauman yang berlaku di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnisa Syuhaidah binti Muhammad Fazil. Nombor matrik saya adalah 2020963667. Seterusnya adalah kesan sejarah tragedi perkauman di Malaysia. Kesan negatif pertama adalah keharmonian negara terjejas. Ini disebabkan tiada kesepaduan antara rakyat dan tiada matlamat jelas dan serupa. Selepas rusuhan, terdapat percanggahan pendapat oleh kaum berbeza, dan ini telah merosakkan keharmonian negara kerana mewujudkan pecah belah antara kaum. Seperti contoh yang diberikan sebentar tadi, rusuhan Kuil Sri Mahamariaman pada asalnya tidak langsung melibatkan perkauman. Tetapi kerana insiden ini telah mengorbankan seorang nyawa anggota bomba, rakyat telah berpecah antara kaum Melayu dan kaum India. Kesan negatif yang kedua adalah masyarakat tidak tenteram. Ini kerana tiada perpaduan dan integrasi dalam negara. Peristiwa terbesar dan sehingga kini masih diingati dan cuba diatasi melalui perpaduan ialah peristiwa 13 Mei 1969. Walaupun kisah ini telah berlaku 52 tahun lepas, namun masih terdapat kebimbangan, perasaan trauma dan ketegangan antara kaum yang wujud namun secara terpendam. Dan keadaan ini bersifat aman dalam tegang, dan ia boleh meletup pada bila-bila masa. Ini terbukti dengan kejadian rusuhan yang dibentangkan sebentar tadi. Kesan positif yang pertama adalah pelancaran dasar ekonomi baru pada tahun 1971 oleh Tun Abdul Razak. Dan dasar ini dirangka bagi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara golongan Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dan ini adalah langkah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Melalui dasar ini, ia telah melahirkan golongan profesional dan golongan kelas menengah Bumiputera yang mempunyai kuasa beli yang kuat. Kesan positif yang kedua adalah pelancaran dasar perpaduan negara oleh Kementerian Perpaduan Negara. Ini selaras dengan dasar-dasar utama Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Rancangan Malaysia 5 tahun. Ini berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian dan menetapkan strategi jangka panjang. Dasar ini terdapat 3 objektif utama, dan saya sertakan link rangka tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Blueprint ini merupakan panduan kepada semua pihak agar dapat memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan semangat perpaduan dan membudayakan perpaduan dalam kepelbagaian. Jadi apakah maksud kesepaduan sosial? Kesepaduan sosial itu merupakan satu proses
untuk membina dan mengekalkan perasaan kekitaan dalam masyarakat dan perasaan yang meletakkan diri seseorang itu dalam sesuatu komuniti. Jadi secara singkatnya ia bermaksud dalam sesebuah negara itu sesuatu kaum atau semua kaum dalam sesuatu negara itu bersatu padu untuk menghadapi masalah bersama sebagai satu negara. Dan menurut Maxwell pada tahun 1996 pula, kesepaduan sosial ini merupakan proses untuk membina nilai bersama dan interpretasi masyarakat bagi membolehkan penduduk itu sensitif terhadap perkara yang sama dan menghadapi masalah secara bersama dalam sesebuah negara. Peradaban pula bermaksud keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Dan untuk mencapai peradaban, masyarakat haruslah merangkumi aspek rohani, intelek, emosi dan juga jasmani, dan mestilah mencakupi dalam bidang ilmu pengetahuan, kepercayaan agama, akhlak, pentadbiran, undang-undang dan lain-lain. Seterusnya, Laila Rohidah akan membentangkan tentang kesan jika tiada kesepaduan sosial. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan jika tiada kesepaduan sosial. Antara kesannya adalah wujudnya sikap prasangka di antara kaum di Malaysia dan menyebabkan ekonomi negara turut terjejas berikutan ketiadaan kesepaduan sosial di dalam masyarakat di Malaysia. Contohnya adalah tragedi perkauman yang berlaku pada 13 Mei 1969 yang mungkin juga akan berulang di mana berlakunya pertumpahan darah yang disebabkan oleh rusuhan kaum yang berlaku pada ketika itu. Selain itu, pembangunan negara juga akan terbantut dan ini berkait rapatlah dengan kemerosotan ekonomi negara sebentar tadi. Dan ini adalah kerana konflik ekonomi merupakan salah satu faktor asas yang menimbulkan perasaan tidak puasan hati dan saling mencurigai antara kaum. Ini juga berpunca daripada dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah British pada zaman dahulu yang juga menjadi punca tercetusnya tragedi perkauman sebelum ini. Dan di samping itu, imej negara juga akan tercemar dan di samping itu berlakunya peningkatan kadar jenayah jika tiadanya kesepaduan sosial di kalangan masyarakat di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cabaran dalam isu perkauman di Malaysia. Hasil daripada dapatan kajian yang telah kami lakukan berkaitan dengan topik ini, antara cabaran dari aspek sosial adalah pertamanya tidak memahami budaya dan adat resan kaum lain. Selain itu, wujudnya proses sosialisasi yang terhad. Apa itu proses sosialisasi? Ia merupakan proses di mana seseorang individu itu mempelajari dan menerima nilai, sikap dan juga kemahiran dalam sesebuah masyarakat. Okay, saya beri contoh dalam konteks ini adalah seperti kaum Melayu berkawan dengan kaum Cina lah, kawan dengan kaum yang lain, begitu. Jadi seterusnya adalah wujudnya rintangan mentaliti dari segi hukum hakam dan adat resan sesuatu kaum. Disebabkan kita tinggal di Malaysia dan Malaysia mempunyai kaum yang pelbagai, jadinya setiap kaum mempunyai identiti dan mentaliti yang berbeza dan ini menjadi antara cabaran lah dalam isu perkauman di Malaysia. Diskriminasi turut merupakan cabaran perkauman dan diskriminasi pula merujuk kepada perlakuan yang tidak adil kepada sesuatu individu ataupun kaum yang lain. Dan tindakan diskriminasi ini juga menjurus kepada sikap prasangka dan prejudis yang wujud terhadap kaum lain. Berbeza dengan diskriminasi, prejudis ni adalah sikap permusuhan terhadap kaum yang lain lah, dan akhir sekali adalah sifat etnosentrik yang menebal. Etnosentrik ni adalah sifat ataupun kepercayaan bahawa kaum mereka sendiri adalah lebih baik daripada kaum yang lain. Seterusnya, dari segi aspek ekonomi, berlakunya diskriminasi dalam peluang pekerjaan. Contohnya yang kita dapat lihat sekarang, individu yang fasih berbahasa Mandarin lebih diutamakan dan mempunyai peluang pekerjaan yang lebih cerah berbanding calon-calon yang lain. Dan dari aspek politik, wujudnya parti politik yang sering memperalatkan isu perkauman bagi kepentingan mereka sendiri dan juga untuk meraih undi daripada rakyat. Dan akhir sekali, dari segi globalisasi, wujudnya golongan liberalis yang sering membandingkan isu di Malaysia dengan negara barat seperti isu halal haram, LGBT dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung dia merupakan cabaran lah dalam isu perkauman di Malaysia kerana ia tidak menghormati hukum hakam agama ataupun suatu kaum di Malaysia. Seterusnya, Seraya akan membentangkan tentang hubungan antara tragedi perkauman dengan kesepaduan sosial dan juga peradaban Malaysia.
Seterusnya saya akan membentangkan tentang hubungan tragedi perkauman dengan kesepaduan sosial dan peradaban Malaysia. Jadi seperti apa yang kami bentangkan sebelum ini, ianya dapat lihat bahawa tragedi perkauman itu mempunyai hubungan yang sangat berkait rapat dengan kesepaduan sosial dan peradaban Malaysia. Dan ini kerana sekiranya sesebuah negara itu tidak mempunyai kesepaduan sosial ataupun peradaban, ianya akan mencetuskan lebih banyak lagi tragedi perkauman. Dan sebaliknya juga, sekiranya kita mempunyai banyak tragedi perkauman yang berlaku, tahap kesepaduan sosial dan peradaban Malaysia juga akan semakin terjejas. Dan ini secara langsung dan terang-terangan memberi kesan yang besar terhadap perpaduan antara kaum di Malaysia. Seterusnya, Nurniza Syuhaida akan membentangkan tentang iktibar. Seterusnya, iktibar yang dapat kita peroleh dari sejarah tragedi perkauman di Malaysia. Iktibar yang pertama adalah amalan politik perkauman yang sempit tidak berbaloi jika dibandingkan dengan kepentingan perpaduan antara kaum. Salah satu punca peristiwa 13 Mei 1969 adalah dari komunis dan anasi-anasi kongsi gelap lain yang dikatakan bertanggungjawab berlakunya peristiwa tersebut. Dan sehingga hari ini, amalan para pemimpin politik masih mengapi-apikan provokasi politik perkauman kerana cita-cita peribadi mereka mengatasi kepentingan rakyat dan negara. Iktibar yang kedua adalah tragedi ini mengingatkan semua pihak agar perpaduan dalam kalangan rakyat tiada galang gantinya. Aspek perpaduan kita dianggap sebagai tulang belakang kepada kegemilangan Malaysia. Dan perbezaan kita harus diraikan dan bukan menjadi titik kepada perselisihan yang sering membayangi pemikiran rakyat negara Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan. Yang pertama adalah dari didikan daripada ibu bapa. Seperti yang kita semua tahulah, ibu bapa ni merupakan role model ataupun contoh kepada anak-anak mereka. Jadi ibu bapa seharusnya menunjukkan teladan perpaduan yang baik bagi menyemai benih-benih perpaduan dalam diri anak-anak mereka. Ibu bapa juga haruslah mengamalkan sikap kekitaan bagi mewujudkan suasana hidup yang harmoni di kalangan masyarakat yang pelbagai. Dan selain itu, ibu bapa juga perlu menunjukkan keikhlasan dalam menjalinkan hubungan perpaduan dengan jiran tetangga dan anggota masyarakat, terutama Malaysia lah, kerana kita adalah negara yang berbilang kaum, jadi kita sangat penting untuk hidup dengan harmoni. Dan di samping itu, ibu bapa juga perlu mengelakkan memberi fakta yang terpesong atau tidak sahih yang mungkin akan mempengaruhi persepsi anak-anak mereka terhadap bangsa yang lain di dalam Malaysia. Seterusnya, dari aspek pendidikan, bahasa Malaysia sewajarnya dimartabatkan penggunaannya dalam silibus pelajaran. Ini adalah kerana bahasa Malaysia merupakan bahasa rasmi negara dan seharusnya setiap warga negara fasih dan petah dalam berbahasa Malaysia. Selain itu, pelajar-pelajar daripada pelbagai kaum seharusnya diletakkan ataupun disatukan di bawah satu sekolah agar matlamat untuk menyatukan dan mengintegrasikan kaum dapat dicapai. Dan dari selain itu juga, semangat patriotisme juga dapat dipupuk melalui subjek civic dan kewarganegaraan. Pelajar sering mengambil enteng atau mengambil ringan subjek ini kerana dirasakan senang dan mudah untuk memperoleh grade A tanpa mereka benar-benar memahami dan mempraktikkan nilai-nilai yang diajar di dalam subjek ini. Seterusnya, perpaduan kaum juga dapat dipupuk melalui aktiviti co-curriculum di pelbagai peringkat pengajian lah, seperti di sekolah ataupun di universiti sendiri. Dan contohnya aktiviti tersebut adalah dari segi aktiviti kebudayaan dan juga sukan. Dan ini secara tidak langsung dapat memposisikan toleransi dan perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Akhir sekali, cadangan bagi media massa adalah setiap individu itu perlu bertanggungjawab dalam berkongsi maklumat, terutamanya maklumat-maklumat ataupun perkara yang menyentuh sensitiviti agama dan perkauman lah. Dan seterusnya, pihak berkuasa juga harus menguatkuasakan undang-undang kepada pesalah ataupun individu-individu yang suka mencetuskan isu-isu kontroversi seperti perkauman yang boleh menyebabkan berlakunya pertingkahan di antara kaum. Dan akhir sekali, media
perfilman di Malaysia seharusnya mempelbagaikan filem yang menyemai nilai-nilai perpaduan menerusi teladan yang ditunjukkan. Kerana ini dengan secara tidak langsung ia dapat memberi teladan yang baik serta membantu untuk mengeratkan hubungan perpaduan di kalangan masyarakat di Malaysia. Dan akhirnya, kesimpulan kepada perbentangan ini. Kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang memiliki keunikan, perpaduan ialah agenda utama agar kelangsungan pembangunan negara kita terjamin. Perpaduan bukan sesuatu yang statik dan boleh dicapai secara mutlak, tetapi perlu dipupuk, dipelihara dan diperkukuh secara berterusan. Jadi kita sebagai rakyat haruslah sama-sama berusaha memantapkan kesepaduan sosial supaya negara kita kekal aman dan maju. Terima kasih.